والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. أما بعد. Yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Allah masih memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama hadir ke surau ini mengerjakan solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikannya kepada kita sedikit lagi kelapangan waktu untuk kita sama-sama duduk lepas subuh mendengar kuliah tazkirah subuh pada pagi ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal soleh yang memberatkan timbangan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab. Saya menggunakan sebuah kitab karya seorang ulama yang berasal daripada Palestin kemudian duduk ke Jordan, iaitu Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Karya yang asalnya dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan tajuk Rahsia Alam Malaikat, Jin dan Syaitan. Yang mana karya ini dia mengupas isu-isu yang berkaitan dengan malaikat, jin dan juga syaitan berdasarkan kepada bimbingan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 24 hari bulan 12 yang lalu. Bulan lepas lah kita berada pada muka surat 118. Kitab ini dia membicarakan ada beberapa perkara. Pertama, kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia kata alam al-malaikah al-abrar, alam al-jin wasyayatin. Dia membicarakan tiga makhluk yang namanya malaikat, yang namanya jin dan juga namanya syaitan. Dan kita membahaskan beberapa bahagian. Bahagian pertama bahagian malaikat kita tak bahaskan, dan kita terus kepada bahagian yang kedua, iaitu membahaskan makhluk yang bernama jin. Dan dalam kita membahaskan makhluk yang bernama jin ini, maka banyak benda yang telah kita bincangkan. Iaitu bermula daripada muka surat 99, kita membicarakan tentang apakah itu yang dikatakan jin. Definisi pengertian asal usul jin, bila mula jin itu diciptakan, nama-nama jin, jenis-jenis dia, dalil adanya jin itu. Perlu percaya kepada makhluk yang Allah cipta namanya jin. Kemudian apakah itu keldai dan anjing yang boleh melihat jin. Ada makhluk Allah, keldai dan juga jin. Ada keldai dan juga anjing, dia boleh melihat jin. Kemudian syaitan dan juga jin. Apa bezanya antara syaitan dan juga jin? Syaitan juga salah satu makhluk. Asal usul syaitan. Syaitan ni adalah sebahagian daripada geng-geng jin. Syaitan itu adakah syaitan asal daripada jin atau salah satu daripada mereka, dia pecahkan. Betul bagaimana jin ini makan dia, minum dia bagaimana. Betul bagaimana pula jin ini membiak dia menikah bagaimana semua. Kemudian dibahaskan bagaimana jin ini dengan manusia. Bolehkah jin yang menikah dengan manusia, manusia menikah dengan jin juga kita bahaskan. Kemudian bila pula jin ini, syaitan ini dia akan mati. Berapa panjang umur dia, rumah, tempat tinggal dia, kat mana kita boleh jumpa jin-jin ini. Kemudian ada program-program jin. Apa majlis-majlis jin itu, kenderaan jin itu bagaimana. Sebagaimana kita ada kenderaan, jin juga ada kenderaan. Kemudian binatang-binatang di alam manusia ni, yang binatang itu ditemani oleh jin juga kita bahaskan. Kemudian buruknya rupa jin, rupa syaitan ini buruk. Kemudian dibahaskan
syaitan itu dia ada dua tanduk. Dia ada dua tanduk dan kemampuan jin. Dan malam ni kita masuk tajuk itu mendahului manusia ke ruang angkasa. Muka surat 18. Kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata, dia letakkan satu tajuk, makhluk bernama jin ini dia mendahului manusia ke ruang angkasa. Dia kata, sejak dahulu kala iblis mampu terbang di tempat-tempat yang tinggi. So, makhluk, kata pengarang, dia kata, iblis ni sebagaimana saya terangkan pada bulan lepas, iblis ini dia berasal daripada, asalnya nama dia Azazel, kemudian ditukar menjadi iblis, kan? Daripada Azazel tukar menjadi iblis dalam golongan jin. Dia iblis ablasa, daripada makhluk Allah yang dah berputus asa, maka dinamakan iblis. Yang mana iblis ini juga dalam kalangan jin ciptakan daripada api. Jadi dia boleh bergerak dengan pantas. Tapi tidaklah sepantas malaikat. Malaikat lagi pantas sebab malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Jadi iblis ni dia memang mampu terbang di tempat-tempat yang tinggi di atas langit. Dia ada kebolehan untuk terbang tinggi. Kita manusia tak boleh, tapi jenis makhluk nama dia iblis ni dia boleh terbang. Lantas mereka mencuri dengar berita-berita dari langit untuk mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Jadi apa yang dibuat oleh iblis ini, jadi bila Adam dicampakkan ke bumi, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Ibrahim ni, jadi start bermula zaman Nabi Adam nak sampai ke zaman Nabi Muhammad, apa kerja iblis ni? Dia akan terbang ke atas, ke langit. Sebab iblis ni dulu mula dia memang duduk di bumi. Dia memang iblis ini daripada kalangan jin ni diletakkan di bumi. Kemudian dia diangkat naik ke langit. Kemudian dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, menghasut manusia, tak nak sujud pada Adam, maka dicampakkan balik ke bumi. Jadi iblis ni dia dah biasa dah duduk dengan malaikat. Kehidupan malaikat tu dah biasa. Dan iblis ni pernah menjadi makhluk Allah yang mengatasi malaikat dari sudut ibadat dia. Sehingga pada para malaikat pada ketika itu dia salute kepada iblis. Sebab iblis ini dia boleh ibadat lagi bagus daripada malaikat. Jadi iblis ni biasa alam malaikat. Duduk alam malakut ni dia biasa. Semua kejadian dia dengan malaikat tu beza. Malaikat cahaya dia daripada api. Jadi dia bergerak sama-sama pantas. Jadi apa yang kerja ini buat oleh iblis ni, dia akan naik. Buat apa? Untuk mencuri dengar wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para malaikat. Jadi dia naik, dia akan mengintip dekat atas. Jadi pengintip dengar apa wahyu-wahyu akan diturunkan. Dia pun bawa lah cerita-cerita apa yang berlaku di langit. Mungkin dia dengar 1-2 cerita wahyu yang betul, tapi bila dia bawa ke bawah, dia cerita pada ahli sihir, tukang dukun, kan, tok pawang, banyak benda yang dia tambah. Dia dengar sikit. Itu bermula pada zaman Nabi Adam, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mencuri dengar berita-berita dari langit untuk mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Kan? Bila wahyu tu turun, malaikat tahu dulu benda tu tak berlaku lagi. Jadi dia dapat berita awal. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, penjagaan langit diperketat. Jadi bila Nabi SAW lahir je, Allah Subhanahu Wa Taala dia buat satu SOP baru. SOP baru untuk makhluk yang di dunia ni kalau nak naik ke langit macam mana. Semualah jin-jin ni dia nak naik ke langit. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, dia boleh naik ke langit, duduk mencuri-curi dengar. Dia mencuri-curi dengar. Itu sebelum zaman Nabi Muhammad. Tapi bila lepas Nabi Muhammad lahir, so SOP itulah dah diperketatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Jin ayat 8 dan 9 ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada.
Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui rahsia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini Quran ni dari satu surah, nama dia surah Jin, surah Al-Jin. Jadi yang Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan, ceritakan bagaimana golongan jin ini dia naik ke langit, dia cuba-cuba dengar, mencuba curi-curi berita wahyu yang Allah turunkan kepada para malaikat, dan direkod dalam Quran menjadi ayat-ayat Al-Quran. Jadi ceritakan, Allah sebutkan bahawa golongan jin ni telah cuba mengetahui rahsia-rahsia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan. Kata golongan jin ni, dia kata kami dapati nak naik ke langit tu ada banyak dia jaga-jaga dia para malaikat, dan juga ada panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Ni golongan jin ni. Dia kata dulu, dia kata kami boleh naik ke langit, boleh duduk di sana. Kan ada beberapa tempat kami boleh lepak santai kan, duduk tempat macam mana nak sekodeng malaikat kan, duduk apa boleh buat dekat sana kan, untuk dengarkan berita-berita daripada langit, kata golongan jin. Tetapi sekarang siapa yang cuba mendengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai-ngintai untuk membakarnya. Jadi bila Nabi SAW dah lahir, SOP baru Allah Ta'ala buat bahawa golongan jin ini, iblis dia tak boleh naik ke langit. Kalau dia naik je, dia akan tengok. Dia dah ada jaga dah. Dekat pintu-pintu langit tu, pegang panah api, nak memanah. Golongan jin kalau dia naik atas, dia dah tak boleh. Jadi tak dapat dah berita daripada langit. Sebab itu kalau kita tengok Bani Israel, dalam Bani Israel dia ni banyak tukang sihir dia. Banyak tukang sihir di zaman Fir'aun kan. Dan kisah-kisah itu kita tengok memang golongan jin ni, syaitan ni, dia akan naik ke langit, dia akan dapat berita daripada langit, dan berita tu berita yang betul. Dia dengar tu dapat bawa balik, bawa golongan ahli sihir. Jadi banyak benda ahli sihir ni cakap, banyak benda yang berlaku dia tahu. Tapi bila zaman Nabi Muhammad dah tak boleh naik dah. Dia tak dapat dah berita daripada langit. Kemudian kata pengarang, Rasulullah SAW telah menjelaskan bagaimana cara jin mendengarkan berita langit. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, jika Allah menetapkan sesuatu di langit, Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Taala nak turunkan satu wahyu, satu ketetapan, satu hukum dekat langit, Allah Taala akan pertama apa yang Allah Taala buat, Allah Taala ni dia akan bagi tahu kepada para malaikat. Apa yang berlaku, dia kata jika Allah menetapkan sesuatu di langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya kerana patuh akan firman-Nya. Jadi bila wahyu Allah turun, yang pertama malaikat dapat. Malaikat bila dia dengar wahyu Allah tu, dia buka kepak dia akan mengepak-ngepakkan sayap dia. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Dia punya bunyi kepak dia tu bunyi sebagaimana ada rantai besi yang kita tarik di atas batu, dia akan bunyi kan, rantai besi tu. Begitulah bunyi, bayang-bayang bunyi kepak geng-geng malaikat ini. Hal itu kerana hal ini memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pengsan kerana ketakutan. Jadi bila wahyu itu turun, semua makhluk Allah di langit, malaikat ni dia akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk patuh pada perintah Allah. Apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, dengar wahyu tu rasa takut. Jadi bila dah hilang rasa takut daripada hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab, maka yang pertama, kalau dalam hadis lain kita tengok, Nabi disebut, makhluk pertama yang angkat kepala adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam yang angkat kepala dan dia ambil wahyu daripada Allah, dan Jibril ni dia akan menyampaikan wahyu itu kepada malaikat-malaikat yang lain. Apa bentuk wahyu itu? Sama ada ayat Quran ke, ataupun bukan ayat Quran ke, tapi dapat satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat-malaikat yang lain pun dia akan tanya pada Jibril, ya Jibril, apa wahyu yang terkini? Apa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar. Dia kata qulil haq.
yang benar. Dan dialah, yakni Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan, dia kata, pada waktu itulah ketika mana wahyu tu malaikat sedang bertanya-tanya kepada Jibril antara satu malaikat. Jadi malaikat ni dia akan satu malaikat mula, malaikat yang bawah Jibril dia akan tanya Jibril. Kemudian malaikat lain dia akan tanya lagi, dia akan tanya lagi. Jadi benda tu dia akan tersebar berita tu dalam kalangan malaikat dengan cara satu malaikat tanya. Jadi celah-celah masa dia bertanya-tanya itulah diambil peluang oleh geng syaitan ini, dia kata. Ketika itulah syaitan-syaitan yang pengintip berita wahyu mendengarnya. Dia ada pun mendengar dekat situ. Keadaan pengintip berita itu seperti ini. Sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain digambarkan oleh Sufyan perawi hadis dan juga Abul Jauza, dia kata, dengan telapak tangan. Dia letakkan telapak tangan dengan direnggangkan dan dibukakan jari jemari. Maka ketika pengintip berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikannya lah kepada yang di bawahnya. So dia tengok kan benda, buat tapak tangan tu macam ada malaikat lah. Dia ada satu malaikat kan. Ataupun jari dia gitu, boleh dibuat tapak tangan gitu. Satu malaikat dia menyampaikan di antara satu berita dengan satu berita kepada golongan malaikat. Jadi celah-celah inilah jin, syaitan, iblis tu dia masuk untuk mencuri-curi dengar berita tersebut. Selanjutnya disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Jadi syaitan dia akan ambil berita tu sampaikan kepada tukang sihir, tukang ramal. Akan tetapi kadang-kala syaitan yang pengintip berita itu terkena syihab. Syihab ni maksudnya dia kena panah, meteor dia ini, sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut, dan kadang-kala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab panah itu. Jadi syaitan yang mengintip ni kadang-kadang dia berjaya dapat berita tu, kadang-kadang tak berjaya, kena panahan tersebut. Dengan satu kalimat yang didengarnya itulah, jadi syaitan ini, jin ini, sebenarnya yang dia dengar tu satu je berita. Tak banyak, dengar satu je berita daripada langit, berita yang benar tu. Tapi apa yang dia buat? Tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Berita yang benar tu satu je. Tapi bila sampai kepada tukang sihir, tukang ramal, tok pawang ni dia ubah. Cerita tu satu jadi 100 cerita. Kan? Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah ia telah memberitahu kita bahawa pada hari begini akan terjadi begitu, dan itu benar terjadi. Sebab itu ada yang jumpa tukang sihir, dia akan tanya gini, okey, ini akan berlaku begini, mengikut perkiraan dia lah, kan? Itu betul, benar-benar berlaku. Dia kata, bukankah dia dah bagi tahu? Bukan aku dah bagi tahu dah akan berlaku begini. Jadi membawa kepercayaan kepada manusia. Dengan begitu dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut kerana satu kalimat yang telah didengar dari langit. Ini hadis Bukhari. Ini zaman sebelum Nabi SAW lahir. Kan? Ada peluang dia naik ke atas tu pun kena panah-panah. Tapi lepas Nabi lahir, ada SOP baru, maka geng-geng ni dia tak boleh dah naik. Kalau naik lagi teruk lah, tukang-tukang panah tu dah ada. Okay. Kemudian pengarang letakkan satu tajuk, itu khurafat jahiliyah yang berkait dengan peti ni, dia kata, dengan panahan, dia kata. Pengetahuan tentang sebab yang membuat meteor dilontarkan dari langit ini menimbulkan khurafat yang dipercayai oleh bangsa jahiliyah. Dia kata, orang jahiliyah dulu, golongan musyrikin, kafir jahiliyah, dia ada satu kepercayaan karut. Apa kepercayaan dia? Bila dia tengok ada peti kan, peti tu meteor lah, panahan api tu, boleh tengok peti tu, ada kepercayaan mereka yang khurafat. Apa dia? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW ini, ia menceritakan seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar menceritakan kepada kami bahawa satu malam
ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampaklah bintang dilemparkan dan bersinar. Kan? Satu malam, sahabat ni, golongan Ansar ni, ada Abdullah bin Mas'ud, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah duduk tu nampak ada kilat, kan? Panahan peti dia nampak, kan? Duduk sama Nabi, nampak peti tu. Rasulullah pun tengah duduk dengan sahabat, dengan geng Ansar tu, Rasulullah pun bertanya kepada mereka. Boleh tengok tu, Rasulullah tanya, apakah yang kalian katakan pada masa jahiliah jika ada bintang yang dilemparkan seperti ini? Jadi bila sambil duduk tu nampak kat langit, nampak meteor, peti-peti tu nampak, dia pun tanya, korang dulu zaman jahiliah dia tengok benda tu, apa yang korang faham? Dia kata, kan, apa kepercayaan kamu? Dia tanyalah pada golongan Ansar. Jadi mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Biasalah para sahabat ni kalau tanya, dia kata Allah wa Rasulul a'lam. Apa yang kamu tahu? Dia kata, kami tak tahu apa-apa. Rasul, Allah wa Rasulul a'lam. Ini adab para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi tanya tu pertama, dia kata Allah dan Rasulnya lebih tahu, kami tak tahu ya Rasul. Dia kata. Okey. Kemudian baru dia orang jawab. Baru golongan-golongan Ansar ni jawab. Dia kata, dahulu kami katakan telah lahir seorang tokoh besar. Jadi bila nampak aja ada api, panahan api itu, dia kata ada kepercayaan dalam kalangan mereka, bila nampak panah api itu telah lahir seorang tokoh besar. Ada tokoh besar dan telah mati seorang tokoh besar, ataupun ada seorang yang nak lahir tokoh besar mati, ataupun ada seorang tokoh besar yang mati. Dia kata. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi bila dengar golongan Ansar kata gitu, Rasulullah pun dijawab balik. Rasulullah dia kata, tidaklah bintang-bintang itu dilemparkan kerana mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ketika memutuskan sesuatu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu, bertasbihlah para malaikat yang menjaga arash Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bertasbihlah para penduduk langit dekat dengan mereka, sehingga tasbih terdengar oleh penduduk langit-langit dunia. Lantas mereka yang dekat dengan para penjaga arash itu berkata kepada para malaikat yang menjaga arash itu, yang menampung arash Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Para malaikat yang menjaga arash itu, arash Allah ni dia besar. Dia ada malaikat-malaikat yang Allah khususkan kerja dia untuk menampung arash Allah ni. Jadi bila wahyu turun tu, antara malaikat yang awal dapat tahu cerita, malaikat arash lah. Dia jaga arash Allah Ta'ala ni. Malaikat itu yang dapat cerita. Jadi lepas itu malaikat-malaikat lain ni dia akan tanya kepada malaikat penjaga arash itu. Para malaikat penjaga arash menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia kata. Selanjutnya para penduduk langit saling bertanya satu sama lain. Jadi bila nampak tu, dekat langit ni ada banyak lagi makhluk Allah, malaikat-malaikat lain, semua dia tengok, ni ada berita baru ni. Jadi masing-masing bertanya. Malaikat ni tanya malaikat ni. Satu dengan lain tu saling bertanya, tanya, hingga berita itu terdengar oleh penduduk langit dunia. Tadi penduduk langit di atas, kemudian langit bahagian dunia pula. Lantas jin mencuri berita itu, lalu mereka sampaikan kepada para sekutu dan melontarnya. Jin dia naik cuba nak mencuri, tapi ketika itu kena panah dengan batu-batu, meteor yang disebutkan. Apa yang mereka sampaikan, adanya maka itu adalah benar. Apa yang mereka sampaikan adanya itu adalah yang benar, tetapi mereka yang mengetahui dan menambahkannya. Tetapi ada yang ditambah-tambah. Maksudnya yang didengar tu ada boleh berlaku, ada yang betul. Tetapi apabila sampai kepada golongan ahli sihir, tukang ramal ni, dia akan tambah lagi benda-benda yang lain. Okey. Habis tu. Itu suasana bagaimana makhluk yang namanya jin ini dia boleh naik ke angkasa. Itu poin yang nak dibawa oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar.
Jadi tak pelik nama makhluk Allah, namanya jin ni, iblis ni, dia naik ke langit. Dia mencuri-curi berita daripada langit. Kemudian ada berlaku khurafat jahiliah lah, kepercayaan. Serupa juga kita orang Melayu juga ada juga dia punya kepercayaan karut dia. Aku tengok nampak dekat langit tu begini kan. Serupa juga kaum-kaum bangsa-bangsa yang lain. Mereka ni benda yang tak nampak ni, benda yang tak tahu, dia akan mula assume lah, membuat beberapa jangkaan, membuat andaian-andaian sebab dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dan itu berlaku pada golongan jahiliah. Dia kata. Okey. Kemudian pengarang dibawakan tajuk pengetahuan jin tentang architecture dan juga industri. Ni golongan jin ni, dia teknologi dia lagi tinggi daripada teknologi kita. Dari segi seni bina, dari segi industri dia lagi canggih. Dia hidup lama lah. Sebab dia lahir sebelum manusia ni 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Jadi dia duduk kat bumi ni dah lama dia duduk. 2000 tahun sebelum Adam dia duduk dah. Cuma dia duduk di alam jin. Jadi teknologi dia tu lah lagi canggih. Dia kata. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahawa dia menundukkan jin kepada nabinya, iaitu Sulaiman alaihi salam. Karena itu para jin bekerja kepada Sulaiman, melakukan berbagai pekerjaan yang memerlukan kekuatan, kecerdasan dan juga kepandaian. Jadi Nabi Allah Sulaiman AS ni Allah berikan kelebihan. Dia dapat menundukkan semua makhluk. Antaranya geng-geng jin ni. Geng jin ni kena tunduk dan juga bekerja untuk Nabi Allah Sulaiman AS. Direkodkan dalam surah Sabah ayat 13 dan 14. Apa firman Allah? Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasyad. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautih illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil azabil muhin. Golongan jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi ini. Apa yang dibuat oleh jin untuk Nabi Allah Sulaiman AS. Dia bekerja, berkhidmat untuk jin. Dia buat apa? Gedung-gedung yang tinggi, patung-patung yang besar, piring-piring yang besar, seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Tuan-tuan boleh tengok periuk besar terletak di atas tungku tu. Dia punya binaan-binaan yang dibuat oleh golongan jin. Bekerjalah hayat keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman. Jadi jin-jin ini berkhidmat untuk Nabi Allah Sulaiman AS. Sampai satu ketika Nabi Allah Sulaiman ni mati. Falamma qadayna alaihil maut. Bila Nabi Sulaiman ni mati, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu. Dia kata, maksudnya yang jin-jin ini, dia tak tahu pun Nabi Sulaiman tu dah mati. Dia duduk kat singgah sana Nabi Sulaiman. Madallahum ala mautih. Sampai Nabi Sulaiman tu mati, dia orang ni tak tahu. Sebab dia duduk. Ada riwayat katakan dia duduk, atau dia tengok, ada dia pegang pada tongkat, berpegang pada tongkat. Tapi sebenarnya Nabi Allah Sulaiman ni dah mati. Tak tahu, jin ni tahu. Jin ni duduk buat kerja tu, keluar masuk buat kerja. Dia kata, illa dabbatul ar, dia kata, kecuali binatang, kita kata anak-anak lah, binatang yang masuk dalam tongkat yang dipegang. Ni riwayat lah, dia kata, diceritakan dalam tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. So ada binatang yang disebut ni, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tetap tidak akan dalam seksa yang menghinakan. Disebutkan Nabi Sulaiman tu dia mati tu dah lama. So banyak pula pandangan ulama tu. Berapa lama dia mati, nak tunggu tongkat dia tu kena makan dengan anak-anak sampai tongkat dia terkeput, baru Nabi Sulaiman dia jatuh tersungkur. Kan? Punya lama, bayanglah tuan-tuan, tongkat tu nak tunggu dia kena makan dengan anak-anak. Bila habis makan itu dia reput,
Kemudian dia lembik, dia jatuh, baru Nabi Sulaiman tersungkur. Lama masa dia. So banyak pendapat ulama kat situ. Nak ceritanya makhluk jin ini yang berkhidmat dengan Nabi Sulaiman ni, dia tak tahu pun Nabi Sulaiman tu mati. Dia tak tahu pun benda-benda yang gaib. Kan? Kita percaya kepada jin sebab kita tak nampak jin dalam gaib. Tapi jin dia pun tak tahu. Dia duduk alam gaib, bukan semua benda dia tahu. Banyak benda dia tak tahu. Dia tahu dengan geng-geng dia aja. Maka alam malaikat dia tak tahu. Apa lagi wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak nampak jin ni, jadi kita mudah percayalah. Kita rasa macam dia tahu berlaku sedemikian. Kemudian kata pengarang, barangkali para jin sejak dahulu telah menemukan alat semacam radio dan juga televisyen. Ini kata pengarang. Kata pengarang Syekh Omar Sulaiman Al-Ashqar ni, dia kata boleh jadi, dia kata barangkali, dia kata geng jin ini dia dah ada dah teknologi zaman dia tu, macam radio, macam TV dah ada dah. Ni barangkali, kata pengarang, dia kata. Ini dia sebut, dia bukan Ibn Taymiyah dalam Majma' Al-Fatawa, dia disebutkan. Dia katakan bahawa seorang guru yang boleh berhubung dengan jin menceritakan kepadanya. Ibn Taymiyah ni, dia cerita ada seorang guru yang mana guru ni dia boleh berkomunikasi dengan jin. Maksudnya boleh bercakap, boleh bersama. Adalah kawan dia geng-geng jin. Dia bercerita kepada Ibn Taymiyah. Dia kata jin memperlihatkan kepadanya sesuatu yang menyilaukan. Maksudnya golongan jin ini dia tunjuk pada guru ni yang boleh duk sembang, berkawan dengan jin. Dia tunjukkan ada satu benda yang menyilaukan. Macam masa tu zaman ni tak ada lagi TV ni, tak tahu kan. Tapi ada satu benda yang nampak macam silau, bercahaya, berkilat-kilat. Dia kata seperti air dan kaca. Ni teknologi di alam jin. Dia kata seperti air dan cahaya. Di dalamnya jin menampakkan kabar yang ia minta. Kemudian ia memberitahukan kepada manusia. Mereka kemudian menyampaikannya kepada kata-kata muridnya yang meminta pertolongan kepadanya. Ia pun menjawabnya dan mereka menyampaikan jawapan itu kepadanya. Maksudnya ada satu, dia kata seperti air dan kaca, benda tu bercahayalah, berkilau-kilau. Kata guru ni, dia cerita pada Ibn Taymiyah. Dan tempat itulah merupakan tempat bagaimana jin ni berkomunikasi dengan benda tu. Macam kita hari ni kita buka video call lah. Kan? Kata-katakan mudah. Dia buat video call. Ada alat dia. Dia buat video call. Video call, dia dengar sana. Okey, jin belah ni dia beri arahan ni. Ada masalah apa cerita? Jin ni tanya gini-gini, macam mana nak buat. Jin sana pun jawab. Orang sana pula tanya, orang sini jawab. Tu. Zaman tu dah ada dah teknologi tu. Cuma lainlah bentuk. Dia kata macam air dan juga kaca. Tapi daripada situ berlaku komunikasi. Dan cerita ini sampai kepada Ibn Taymiyah. Siapa yang cerita? Ada seorang tok guru yang dia ni memang berkawan dengan geng-geng jin. Ada begitu. Ini cerita tengok kita berlaku begini. Jadi tajuk ni nak cerita geng jin ni teknologi dia, kita barulah video call ni baru sangat lah. Dalam 10 tahun ni, dulu tak ada. Zaman saya belajar dulu tak ada. Zaman 90-an dulu tak ada lagi video call. Mula-mula tu kita ada Nokia 3310 kan. Nokia 011 ke 011 kan. Besar gitu kan. Orang kata buat baling anjing kan. Besar tu. Sekarang ni semua ujung jari je. Tapi zaman ini dulu dia dah cerita dah. Ibn Taymiyah zaman dia orang dah ada dah teknologi video call. Jadi nak ceritakan jin ini teknologi dia mendahului teknologi manusia. Dari sudut sini bina, dari sudut industri dia lah lagi hebat pada kita. Jadi tak heran benda-benda begitu. Okey. Kemudian pengarang dia bawakan tajuk apa dia kemampuan jin untuk menjelma. Kebolehan golongan jin ni untuk menjelma. Macam kita manusia, kita tak boleh menjelma kan, kita manusia macam nilah. Tapi jin ni sebabkan dia ni makhluk halus, dia ni ada kebolehan untuk menjelma. Allah Taala bagi. Apa dia? Jin itu memiliki kemampuan untuk menjelma dalam bentuk manusia. Satu, dia kata jin ni dia boleh nak membentuk rupa manusia boleh, ataupun bentuk-bentuk binatang dia boleh.
Jin ni boleh menjelma, nak rupa manusia boleh, ataupun binatang. Pada saat perang Badar, ni pengarang dibawakan kisah. Pada saat berlakunya perang Badar, syaitan mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik dan menjanjikan untuk memberi kemenangan kepada mereka. Ketika berlakunya perang Badar ni orang Islam ada 313 orang. Orang kafir ada 1,000 orang. Orang kafir ni daripada Mekah ni nak pergi ke Badar tu, nak pergi perang tu, asalnya mereka pun takut. Mereka takut apa? Satu, memang Allah Ta'ala campakkan takut dalam diri orang kafir ni. Kemudian orang kafir ni dia ada juga musuh-musuh dalam perjalanan. Kalau daripada Mekah nak pergi ke Madinah ni, mereka orang kafir musyrik Mekah ni dia musuh-musuh tengah jalan. Sebab banyak kabilah-kabilah. Dia banyak musuh-musuh. Dia ni ialah geng-geng kafir ni kerja mereka ni bergaduh antara satu kabilah dengan satu kabilah. Jadi dia nak pergi tu tak berani sebab dia ada musuh tengah-tengah jalan. Di antaranya ialah ada satu puak Mudlaj, silap saya. Itu Bani Mudlaj. Itu Bani itu satu kumpulan orang Arab yang mana dia punya ketua dia ialah Suraqah bin Abdul Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia jadi pembesar dekat Bani Mudlaj. Suraqah bin Malik ni dia ni orang Kinanah. Bani Kinanah. Jadi apa yang dibuat, syaitan ini dia tahu musyrikin Mekah ni takut nak pergi berperang sebabkan on the way ni kita ada musuh. Sebelum nak jumpa Nabi kita ada musuh lain. Jadi syaitan ni cepat-cepat awal-awal dia menjelma dalam bentuk Suraqah bin Malik, pembesar golongan yang jadi musuh ni. Dia kata kamu jangan takut, kamu follow je, aku ada. Dia kata itu aku punya geng, aku akan settle kalau bertembung dengan dia orang. Tu apa yang dibuat oleh jin ini, oleh syaitan ini. Dia menyerupai Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Abdul Malik ni, kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Nabi SAW bila dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang duk kepung rumah Nabi semua sampai pagi malam, Sayyidina Ali baring semua, Nabi pun keluar. Nabi dapat keluar, dia orang tak dapat trace kan? Semua dah tertidur, semua keluar on the way. Maka on the way, kisah cerita Nabi hijrah ni duk bising. Semua orang dah tahu. Dapat 100 ekor unta kan. Nak pagi ni 100 ekor unta dapat Mercedes 100 buah lah kita kata hari ni kan. Maka Suraqah bin Malik ni, dia ni ketua pembesar dan orang ni cerdik, pandai, licik, dan dia ada kemahiran untuk trace orang. Dia sebut bahasa Arab dia sebut kata arrafah. Arrafah ni satu ilmu dia jejak. Ilmu jejak. Dia tahu. Tengok ni, dia tengok jalan gini, tengok tapak kaki je dia tahu. Ni siapa punya tapak kaki. Tengok dia lalu pun, dia tengok daun, tengok sini dia boleh jejak. Ni siapa orang ni. Orang tu boleh kesan siapa. Maka Suraqah bin Malik ni lah, dia dengar dapat kelebihan tu. Dia tahu Nabi Muhammad dah keluar, dia duk kejar. Cari. Adalah dia dapat berita, ada orang kata ada nampak orang berjalan tu. Jadi Suraqah bin Malik ni pergi kejar, dia cari. Dan dia cari, dia sampai. Nampak, jumpa Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang belakang. Dia datang tu, dia kata ini memang rezeki aku lah. Dia kata seekor unta ni memang aku punya. Dia kata dia datang dekat. Dan dia pula Suraqah bin Malik ni, dia tak nak bagi orang lain. Dia tak nak bagi orang lain macam mana. Dia bila dia dapat berita tu, ada orang tanya je, dia kata tak ada. Muhammad belum lalu, tak ada kat sini. Tu merupakan orang datang, ada orang cari barang-barang hilang. Sedangkan dia tahu Nabi Muhammad dah lalu dengan ilmu yang dia ada. Maka dia pergi jejak Nabi SAW sampai dah dekat itu. Dia keluarkan lembing, nak dekat. Baru niat jahat dia nak melembing Nabi tu, dia punya kuda dia jatuh, kaki dia terpletok, terbenam. Bila terbenam, dia pun dia jadi risau lah. Dah dekat. Kemudian dia buka. Dia Arab ni dia ada ramalan. Dia ada ramalan dia. Ilmu ramal dia lah. Ini semua Arafah lah, ilmu Arafah ni. Ramalan dia buka bekas anak-anak panah dia tu. Dia orang ni akan cabut anak-anak panah tu untuk tengok apa ramalan dia. Bagus, baik ke tak baik kan. Jadi dia ambil anak panah tu, bila keluar tengok, Allah, dia kata. Tak
tak boleh sebut Allah tadi. Kalau dia tengok ramalan ni, ini tak bagus ni kata. Maksudnya dia tak boleh nak menang. Tapi Suraqah bin Malik ni kata aku tak percaya. Dia tak nak percaya ramalan tu. Disimpan, dia pergi lagi kejar lagi Nabi. Kejar sampai depan, jatuh lagi kuda dia. Dia pun dia ramal lagi, buka lagi dia punya buku, dia punya fortune teller tu lah kan. Dia buka, dia tengok lagi. Tengok tarik, memang ramalan dia buruk lagi. Tapi dia tak puas hati. Dia kata aku nak kejar juga kan. Dia tak ikut ramalan. Dia kejar juga Nabi sampai kali ketiga tu jatuh. Masa ketika itu dia dah baru dia panggil Nabi. Dekat sangat dah. Dekat sangat dengan Nabi. Dan dia kata Suraqah bin Malik, dia kata ketika itu aku nampak Abu Bakar ni dia duduk cover Nabi, kejap pusing kanan pusing kiri, dan Abu Bakar ni bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak paling. Dia kata Nabi ni dia kata Suraqah, aku dah sampai boleh dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baca Quran. Tengok bunyi dekat dia bayang dekat, maksudnya dekat kuda tu, dia belakang je lah. Dia sampai dia boleh dengar Nabi baca Quran. Kata Suraqah. Dia dengar tu. Maka pada ketika aku jatuh kali tu, dia tak boleh. Kali ketiga jatuh tu, baru aku panggil Nabi. Maka Nabi pun paling, Abu Bakar pun. Dia pun cakap lah, kita begitu ini. Nabi SAW, dia minta Suraqah bin Malik ni, jangan ganggu dia, dan biar dia nak tahu, dan rahsiakan cerita itu. Maka Suraqah bin Malik ni pun dia minta lah sesuatu daripada Nabi SAW. Itu yang ada kisahnya. Nabi SAW dia panggil masa tu Abu Bakar dengan Rasulullah, dan ada seorang lagi Yahudi, Abdullah bin Uraiqik, Amir bin Fuhairah, yang tu kan penunjuk jalan Nabi, Amir bin Fuhairah. Jadi Nabi dia minta Amir bin Fuhairah tu tulis sesuatu pada kulit, janji untuk beri kepada Suraqah bin Malik ini sesuatu habuan. Itu janji kan. Sebab tak nak biarkan Nabi ni bagi lepas kan. Dia pun ambil, disimpan. Suraqah pun dia balik. Bila dia balik, dia beritahu dia tak ada. Aku tak ada pusing semua. Jalan-jalan ni semua aku tak ada. Memang tak ada orang, dia kata. Nabi memang tak lalu asal ni. Dan bila Suraqah bin Malik ni cakap, semua orang percaya. Menyebabkan tak ada orang lagi kejar Nabi lepas itu. Suraqah bin Malik ni dia pembesar, orang paling alim, paling hebat dari sudut ilmu menjejak ni, orang kata dia tok guru paling besar. Dan bila dia dah pergi dah sebir, dia kata Muhammad tak lalu sini, dia kata. Jadi semua orang kata okey, tak payah tengok. Kalau kata tok guru kata tak ada, dah kita balik aja kan. So ayat tu mengenai. Dan Suraqah Malik tu dia pegang surat Nabi tu sehingga Nabi SAW Amul Fathi tahun ke-8 Hijrah, Nabi masuk Mekah, buka Mekah, berlaku peperangan Hunain. Masa peperangan Hunain lah Suraqah bin Malik datang jumpa Nabi, menyatakan keislaman dia, dan dia pun masuk Islam, Suraqah. Kemudian pada ketika itu dia buka surat tu balik, Nabi tengok, Nabi bagi kepada Suraqah ni harta rampasan perang masa perang Hunain. Itu satu cerita. Kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan, itu dalam sahih lah, ada riwayat lain menyebutkan bahawa Suraqah bin Malik ni lepas itu masuk Islam bersama. Dia duduk dengan Nabi tak lama, dalam 9 bulan macam itu. Dan Nabi meninggal setahun lebih. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, berlaku pembukaan kota-kota Islam dekat sebelah Parsi sana. Maka pada ketika itu ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa dalam surat itu yang Nabi SAW akan berikan kepada Suraqah ini gelang-gelang, anting-anting mahkota daripada Kisra. Ni Kisra bin Hurmuz, ni Parsi punya, dia punya raja-raja Parsi. Dan Umar Al-Khattab disebutkan apabila buka Parsi dan dia ambil mahkota-mahkota tu bagi pada Suraqah bin Abdul Malik. Suraqah bin Malik dia pakai kan semua. Dan betul lah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Itu adalah beberapa riwayat. Nak ceritakan tentang Suraqah. Hebat orang ni. Bukan orang biasa-biasa lah. So dalam kisah ni, on the way tu, Suraqah ni, iblis lah. Suraqah ni dia tak tahu pun. Dia masih kafir lagi. Dia tak tahu pun yang golongan musyrikin Mekah nak pergi perang Badar. Okey. Kemudian tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum
falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la taraun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seseorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini dan sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Ini bila syaitan ini berupa Suraqah bin Malik ni, dia follow geng-geng muslimin sampai kepada Badar. Sampai nak perang betul, dia kata akulah akan pelindung kamu, bantu kamu semua kan. Tapi bila mana dah berdepan di antara orang Islam dan juga orang kafir, maka pada kita ikut Suraqah bin Malik yang ni sebenarnya asalnya adalah iblis. Pada ketika itu dia nampak pada kita ikut malaikat Allah turun daripada langit, berpusu-pusu turun. Dia kata, ush, ini kita bukan lawan dengan orang, tapi sebenarnya nak berlawan dengan malaikat Allah. Itu yang dikatakan bila dia nampak itu, Suraqah ni, iblis ni, dia lari ke belakang dan dia kata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab. Musyrikin tak nampak, tapi Suraqah ni sebab dia geng, dia ni ada iblis. Jadi iblis tu dia nampak malaikat. Itu yang saya pernah ceritakan bahawa adakah iblis ni dengan malaikat tu dia boleh saling nampak. Di mana nampak? Hujah dia ulama kata kisah tu. Jadi dia nampak malaikat turun daripada langit. Itu menyebabkan dia pun dia lari lah. Kemudian berlakulah peperangan tersebut. Okay. Kemudian jadi cerita dia kat sini, iblis tu dia boleh menyerupai manusia. Itu poin dia. Namun ketika ketua pasukan telah bertemu dan syaitan ini melihat malaikat-malaikat yang turun dari langit, maka ia pun lari tunggang langgang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami kisah yang aneh sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain. Itu satu kisah tadi yang pertama. Kisah bagaimana iblis menyerupai Suraqah bin Malik dalam bentuk manusia. Okey. Kemudian bawah ni dia bawakan riwayat yang kedua pula. Abu Hurairah mengalami kisah yang aneh sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk menjaga bahan makanan di khazinah zakat lah. Bahan makanan zakat pada bulan Ramadan. Namun seseorang mendatangiku dan mencuri makanan. Tengok, Abu Hurairah ni dia jaga, orang kata Baitul Mal lah. Baitul Mal dalam tu dia bukan pakai duit, dia letak kurma, makanan-makanan. Bulan Ramadan. Ada seseorang datang mencuri makanan, dia kata. Aku pun menangkapnya dan berkata, demi Allah, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Laki-laki itu menjawab, aku adalah laki-laki miskin dan aku adalah laki-laki miskin dan aku memiliki beberapa keluarga. Aku memiliki keperluan yang sangat mendesak. Aku pun melepaskan orang itu, kata Abu Hurairah. Esok harinya Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanan Musa semalam? Abu Hurairah pun jawab, wahai Rasul, kata, ia mengeluhkan keperluannya yang mendesak dan beberapa keluarganya. Kerana itu aku pun kasihan kepadanya dan aku melepaskannya. Rasulullah bersabda, ia telah berdusta kepadamu dan ia akan kembali. Aku pun tahu bahawa laki-laki itu akan kembali kerana pemberitahuan Rasulullah ini. Maka aku mengintainya. Ternyata benar. Ia kembali datang untuk mencuri makanan dan aku berhasil menangkapnya. Aku berkata kepadanya, aku sungguh akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Ia menjawab, lepaskan hak aku kerana aku adalah orang miskin dan aku memiliki banyak keluarga. Aku tidak akan kembali lagi. Aku pun kasihan kepadanya dan melepaskannya. Rasulullah bersabda lagi, ia telah berdusta kepadamu dan ia akan kembali lagi. Untuk ketiga kalinya, sampai 3 kali. Malam pertama, Abu Hurairah tangkap. Malam kedua tangkap lagi, ya kan? Tapi lepas. Sebab apa? Sebab kesian, dia kata.
Untuk ketiga kalinya aku mengintai orang itu. Ia kemudian datang untuk mencuri makanan. Aku pun menangkapnya dan berkata, aku pasti akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Ini adalah terakhir kali bagimu bahawa engkau berjanji untuk tidak kembali lagi. Tetapi engkau masih kembali lagi. Lelaki itu menjawab, lepaskanlah aku, maka aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan mendatangkan manfaat kepadamu. Aku bertanya, apakah kalimat itu? Ia menjawab, jika engkau beranjak ke tempat tidur, bacalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi lah. Sampai akhir ayat. Jika engkau membacanya, engkau akan sentiasa mendapat penjagaan dari Allah. Syaitan tidak akan berani mendekatimu hingga pagi. Aku pun kembali melepaskan laki-laki itu. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepadaku, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ia mengatakan bahawa ia akan mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang kerananya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Kerana itu, aku pun melepaskannya. Rasulullah bertanya lagi, apakah kalimat itu? Aku menjawab, ia berkata kepadaku, jika engkau beranjak tidur, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ia juga mengatakan kepadaku, engkau akan sentiasa mendapat penjagaan dari Allah. Syaitan tidak akan berani mendekatimu hingga pagi. Para sahabat adalah orang yang sangat rakus kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, kali ini ia berkata jujur kepadamu, meskipun ia adalah pendusta. Tahukah engkau siapa yang berbicara denganmu selama 3 malam itu? Wahai Abu Hurairah. Aku menjawab, tidak. Beliau pun memberitahu itu adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kisah dalam bulan Ramadan, Sayyidina Abu Hurairah jaga tempat makanan, itu disebutkan, katakan tamak, maka datang syaitan menjelma dalam bentuk manusia. Manusia lelaki. Datang, pergi mencuri tamak. Ada riwayat lain dia kata nampak makhluk ni, Abu Hurairah dia kata nampak pelik sikit. Dia macam berbulu, dia punya jari dia nampak lain, tapi dia rupa seorang lelaki. Mungkin kita kata hari ni toyol lah kot kan, kecil pendek warna hijau pula kan, telinga panjang sikit kan, tapi dia berupa seorang lelaki. Kan? Boleh, maksudnya syaitan ini dia boleh menjelma jadi manusia. Kan? Jadi syaitan itu menjelma dalam bentuk manusia. Dia boleh ya. Tapi saya rasa yang datang kuliah subuh ni tak ada golongan jin, tak ada. Semua golongan yang kita nampak ni semua manusia. Tuan-tuan kenal semua kan, jemaah semua kan kita kan. Kalau ada lain tu takut dia duduk sekali je kan. Tapi ada kalau cerita zaman dulu, wallahualam, ni orang cerita lah. Dekat pondok-pondok tu ada geng-geng golongan jin ni, dia berupa dengan manusia, duduk jadi pelajar, duduk sekali belajar dengan orang. Ni orang cerita lah. Sampai ya, dia kata kalau nak tutup lampu tu, nak tutup api pelita tu, dia pesan aja suruh tutup, dia baring, dia keluar panjang tangan dia, dia tutup ke lampu tu kan. Ni orang cerita lah. Betul ke tak, wallahualam. Okey, kemudian kata pengarang, dia kata syaitan kadang-kala juga menjelma dalam bentuk binatang. Satu tadi dia boleh dalam bentuk manusia, dia boleh juga dalam bentuk binatang. Binatang seperti unta ada, keldai, lembu, anjing ataupun kucing dia kata. Terutama anjing hitam. Ni dia kata kalau anjing hitam ni dia lebih mirip kepada jin dia kata. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa apabila lalu anjing hitam itu, dia membatalkan solat. Ada riwayat hadis Nabi sebut kalau ada anjing hitam lalu depan kita solat, dia boleh membatalkan solat. Adalah ulama bahas lah sebab apa begitu begini. Tapi ada riwayat mengatakan kalau anjing hitam lalu depan, batal salat. Beliau menjelaskan bahawa hal itu kerana anjing hitam adalah syaitan. Ibn Taymiyah mengatakan anjing hitam adalah syaitannya para anjing. Ini pendapat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia kata anjing ni ada banyak-banyak color. Kalau tuan-tuan tengok anjing yang warna hitam, itu syaitan geng anjing. Kan? Macam geng anjing ni ada juga syaitan dia. Kan? Anjing, dengan anjing ada syaitan. Kalau warna hitam, itu syaitan geng-geng anjing. Dia kata. Jin itu sering menjelma dalam bentuk anjing hitam. Demikian pula dalam
bentuk kucing hitam. Kucing hitam pun ada. Kerana hitam itu lebih merangkum kekuatan syaitan. Jadi warna hitam, warna gelap ni dia akan memberi kekuatan kepada golongan jin, golongan syaitan. Maksudnya jin syaitan ni kalau dia nak menjelma, dia nak masuk kepada makhluk lain, masuk kepada binatang ataupun masuk kepada manusia, dia suka yang gelap-gelap, yang warna hitam. Tuan-tuan janganlah tengok kulit aku ni gelap, senang masuk di jin pula kata kan. Rasa gitu pula. Tapi maksudnya dia suka yang gelap-gelap. Sebab itu dia malam waktu gelap dia masuk kan. Yang gelap-gelap tu dia suka. Kata. Kucing hitam kerana kucing itu lebih merangkum kekuatan-kekuatan syaitan daripada warna yang lain. Sebab warna hitam tu dia kesukaan dan dia ada kekuatan pada warna itu. Hitam juga mengandungi energi panas. Warna hitam juga dia ada tenaga yang panas. Itu warna-warna yang disukai oleh syaitan. Itu juga kalau ada kucing hitam. Orang selalu kaitkan kalau kucing hitam tu nampak pelik. Dulu ada kepercayaan orang Melayu. Kalau datang kucing hitam dia langkah mayat, betul mayat kan ada cerita. Ini semua cerita Melayu punya Tok Pawang pun. Tak mana sumber pun tak tahu. Dia tengok ada kucing hitam datang, kalau dia langkah mayat, jaga. Datang kucing tengok tiba-tiba ada jenazah, kucing semua takut kan. Tengok kucing warna hitam je semua takut. Ini kepercayaan orang Melayu, khurafat orang Melayu. Tapi betul, kalau ada kucing hitam, dia boleh berlaku dalam. Tapi tak, ni maksudnya golongan jin syaitan ni dia boleh masuk. Tapi bukan bila kita nampak semua kucing hitam tu adalah syaitan. Tak. Kan? Tapi maksudnya golongan jin syaitan, maksudnya dalam kalangan binatang-binatang ni, kalau dia nak masuk, dia akan pilih binatang yang berwarna hitam. Sebab bila dia masuk warna hitam, dia kuat dalam tu. Tenaga dia ada. Okey, habis kat situ. So, saya rasa kita bentik itu dulu. Nanti kita tengok pula bagaimana pula ada cerita tentang ular dalam rumah. Kemudian bagaimana jin ini dia ada bentuk-bentuk dia yang lain lah. Kita tengok dia bergerak dalam darah manusia dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pagi ini kita cover beberapa tajuk. Satu tadi dari aspek kita membicarakan bahawa golongan jin ini dia ada kebolehan naik ke angkasa. Dia memang boleh bergerak dengan pantas. Kemudian ada cerita tentang khurafat, kepercayaan orang-orang jahiliah. Kemudian dari sudut teknologi, seni bina, industri dia, dari sudut video call dia kan. Dah lama dah dia dah hadir dah. Geng-geng WhatsApp ni saya rasa dah lama dah dia on dulu sebelum kita on kan. Kemudian kebolehan, kemampuan geng-geng jin ni untuk menjelma, sudah boleh. Sama ada manusia atau binatang. Binatang pula ada jenis-jenis dia. Dan paling disuka binatang warna hitam. Kan? Banyaklah khurafat-khurafat tu. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah. Bukan apa bila kita belajar ni kita tahulah. Makhluk ni begini, kehidupan ni begini. Jadi kita tak mudah prasangka yang tak menentu. Kita memahami makhluk Allah ni serupa macam kita juga. Cuma dia ni musuh kita dan kita kena berhati-hati. Kita tak buat assume yang bukan-bukan. Bila kita belajar ni, yang mana sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa dekat situ dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.